Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita serta para pendengar ke forum Kenali Sastrawan Negara segmen Siapa Usman Awang. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Malaysia sangat beruntung kerana kita mempunyai barisan sastrawan negara yang sangat hebat seperti nama-nama besar yang kita kenali, Samad Said, Shahnul Ahmad dan ramai lagi. Dan setiap mereka ini telah mencipta nama dalam bidang yang berbeza-beza dalam bidang mereka masing-masing. Dan khusus bagi segmen kita pada hari ini, kita akan mengenali dengan lebih dekat siapa sebenarnya Datuk Usman Awang sehingga diangkat menjadi sastrawan negara ketiga pada tahun 1983. Para pendengar yang dikasihi, untuk segmen hari ini semestinya bukan saya yang akan berkongsi dengan anda semua tentang Datuk Dr. Usman Awang, tetapi kami telah menjemput dua orang panel yang sangat hebat, yang kata pelapis kepada sastrawan negara kita, iaitu Dr. Faris Akram dan juga Dr. Huda Maisara. Kedua mereka ini merupakan pelajar yang sangat giat memperkasakan dan juga memperjuangkan sastra di dunia moden zaman sekarang. Dan pastinya kedua-dua mereka sangat mengenali Datuk Usman Awang, sastrawan kita yang sangat dihormati. Para pendengar sekalian, saya pasti anda semua sudah tidak sabar untuk mengetahui lebih lanjut ataupun mendengar perbincangan kita dengan pada hari ini. Jadi soalan pertama saya ajukan kepada Dr. Faris Akram. Mungkin Dr. boleh kongsikan sedikit dengan kami semua pada hari ini berkaitan latar belakang Usman Awang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Usman Awang ya. Datuk Usman Awang merupakan seorang yang Usman Awang merupakan seorang sastrawan negara Malaysia, terkenal dengan nama penyanyi Tongkat Waden. Beliau merupakan seorang penyair ahli drama yang prolific ketika hayatnya. Usman Awang atau nama penanya Adi Jaya, Amir Atmajiwa Manis, pengarang muda, Ros Murni Setiabudi UA, Zaini dan barangkali lain-lain lagi, telah memulakan kerjayanya pada tahun 1952. Pada tahun 1991 beliau telah dianugerahi darjah kebesaran Datuk Paduka oleh Sultan Perak Darul Rizwan yang membawa gelaran Datuk. Usman atau nama sebenarnya Wan Osman Wan Awang dilahirkan di kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor pada tahun 1929. Beliau diberi nama seperti tadilah Wan Osman Wan Awang, tapi menukar namanya kepada Usman Awang. Beliau merupakan seorang anak kepada nelayan dan kemiskinan menyebabkan kehidupannya ataupun dirinya tidak berjaya untuk mencapai kejayaan dalam bidang pendidikan kerana masalah ataupun kemerosotan ekonomi dalam keluarga sendirilah. Beliau mendapat pendidikan sehingga darjah 6 sahaja di sekolah Melayu. Antara sekolah yang beliau pergi ataupun pernah belajar ialah di Kuala Sedili 1936, Mersing 1937 dan Bandar Maharani pada 1940 hingga lulus darjah 6. Usman Awang memulakan kejayaannya pada tahun 1952 setelah mendapat tawaran bekerja di Utusan Melayu sebagai sidang pengarah akhbar utusan kanak-kanak. Beliau diangkat menjadi pengarah utusan zaman pada Mastika selepas itu. Pada tahun Malaya mencapai kemerdekaan, utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Usman Awang turut serta berhijrah dengan memegang jawatan yang sama, dan pada tahun 1961 beliau terlibat dalam peristiwa pemogokan utusan Melayu dan akibatnya beliau berhenti dan menganggur seketika. Pada tahun 1962, Usman Awang telah bekerja di Penerbitan Federal selama 8 tahun
dan berkhidmat sebagai sidang pengarang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jawatan pertamanya ialah sebagai sidang pengarang untuk majalah Dewan Bahasa, dan kemudian beliau menjadi pengarang untuk majalah Dewan Masyarakat, Dewan Sastra dan Dewan Budaya. Jawatan yang disandang beliau ketika itu ialah pegawai penyelidik kanan. Usman kemudian ditukarkan ke bahagian pembinaan dan pengembangan sastra mulai Mei 1982 dan sehinggalah beliau bersari pada tahun 1985. Saya silakan kembali kepada moderator. Terima kasih. Para pendengar sekalian, terima kasih Dr. Faris Akram. Sebenarnya saya sendiri baru tahu yang Usman Awang ni merupakan rakyat Johor dan membesar di sekitar Muar, sekolah di Bandar Maharani, betul. Dan nampaknya mungkin para pendengar yang merupakan pelajar bahasa Melayu di UIM Paguh ni mungkin boleh ambil sedikit aura pejuang sastra Datuk Dr. Usman Awang. Manalah tahu ada rezeki kita adalah sastrawan negara yang seterusnya, kan. Jadi soalan seterusnya saya ajukan kepada panel kedua kita, iaitu Dr. Huda Maisara. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit sumbangan dan juga hasil karya Usman Awang, silakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Dr. Maisara kerana memberi peluang kepada saya hari ini untuk berkongsi sedikit sumbangan dan juga hasil penulisannya daripada Datuk Dr. Usman Awang. Jadi sebenarnya kalau kita kenal betul-betul siapa itu Datuk Dr. Usman Awang, atau kita kenali dengan nama pena Datuk ni sangat banyak, tapi lebih sinonimnya dengan tongkat Waringin. Sudah pasti kita tahu bahawa beliau telah membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu moden dengan menulis sajak. Kita tahu Usman Awang sinonimnya adalah sajak. Jadi sajak-sajak ni yang kita lihat dan hayati, ianya akan sentiasa segar, kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan berperi kemanisan air. Jadi beberapa buah sajaknya telah menjadi bahan yang amat menarik, bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisi, tetapi ia menjadi mainan bibir di kalangan anak-anak di sekolah pada waktu itu dalam sebarang upacara mendeklamasi sajak. Dan antara sajak-sajak yang cukup terkenal, kalau saudari Maisara dan saudara Dr. Faris pernah tahu, dia adalah seperti Pak Uti, Kemakam Bonda, Nasi Puro, lagi Bunga Popi, Gadis di Kuburan dan Salam Berdua. Jadi itu adalah hasil-hasil penulisan sajak daripada Datuk Dr. Usman Awang. Dan selain daripada hasil tulisannya yang banyak menyumbang kepada kesusastraan Melayu, terdapat juga sumbangan lain yang telah beliau sumbangkan. Sebagai contohnya, macam beliau telah dilantik sebagai salah seorang anggota panel hadiah karya sastra dan juga telah dianugerahkan gelaran Pejuang Sastra oleh Perdana Menteri pada tahun 1976, iaitu pada 29 Mei. Jadi mulai tahun 1979, kerana ketukuhannya yang mempunyai pengalaman yang banyak dan juga dedikasinya, beliau telah dilantik menjadi setiausaha kepada panel Anugerah Sastra, iaitu sebuah badan kehormatan yang tertinggi di dalam tanah air kita ini. Dan selain itu, Datuk Dr. Usman Awang ini juga pada tahun 1982 dia telah dipilih untuk menerima Sea Right Award pada 11 Ogos 1983, iaitu dia telah dianugerahkan pula ijazah doktor kehormat dalam ilmu persuratan oleh Universiti Malaya. Dan beliau juga beliau merupakan penerima anugerah sastra negara. Jadi Akhbar Berita Harian telah menganugerahi Usman Awang Zamalah sastra dalam tahun 1985, iaitu kategori penulis terkenal dalam kalangan veteran. Jadi anugerah ini bertujuan untuk mengadakan kemudahan berkarya dan memberikan sumbangan kepada perkembangan kesusastraan tanah air. Dan pada tahun 1995, dia telah dianugerahkan anugerah penyair Johor, dan antara karya-karya terkenal beliau adalah seperti kalau dari segi novel, kita mungkin pernah dengar Tulang-Tulang Berarakan. Kalau segi cerpen, yang lebih terkenalnya Malaya Merdeka. Kalau segi drama mungkin ada kita pernah dengar Muzika Uda dan Dara, dan mungkin ada saja seperti saya pernah katakan Kemakam Bonda. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa ketokohan Datuk Dr. Usman Awang dalam Melayu moden ini, khususnya sajak dan drama, amat banyak diperkatakan.
maka itu nama Usman Awang paling terkenal kepada semua pengkaji dan pembinaan sastra Melayu di pelbagai peringkat dan golongan di dalam ataupun di luar negara. Jadi kejayaannya untuk mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastra Melayu. Jadi beliau adalah seorang penyair yang tidak pernah luntur dan dapat menyesuaikan diri daripada semasa ke semasa. Jadi itu sahaja perkongsian dari saya. Terima kasih kepada Pusat dari Siti Masyarakat. Baiklah, terima kasih Dr. Huda Maisara. Jadi para pendengar sekalian, Dr. Usman Awang ni memang orang kata signifikan dengan nama pena ataupun dengan bidang penyajar ataupun penyair. Dan macam yang Dr. Huda ada cakap tadi, hasil karya beliau iaitu Kemakam Bonda itu adalah antara salah satu hasil karya beliau yang paling saya minat. Dan kerana hasil karya Kemakam Bonda ni, saya minat puisi ni kerana ia merupakan sajak Melayu pertama yang diterima dan diminati oleh masyarakat Melayu terdahulu. Dan sajak ni juga sering dipersembahkan dalam radio dan juga di atas pentas. Dan sehingga kan pada tahun 1980-an, salah seorang penyanyi negara kita iaitu Rohani B dalam satu acara puisi di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, beliau telah pun melagukan ataupun menyampaikan sajak Kemakam Bonda ini. Dan kalau tanya pada atuk nenek kita yang hidup pada zaman tu yang umur dah 60-an sekarang ni, pasti mereka tahu dan mereka pernah dengar sajak Kemakam Bonda ni. Macam mana pula dengan Dr. Huda dan juga Dr. Faris? Mungkin ada hasil karya Usman Awang yang menjadi minat ataupun yang menjadi minat kepada anda berdua. Silakan. Kalau saya pribadilah, saya lebih meminati sajak yang tersusun adalah seperti yang dikatakan oleh Huda. Contohnya seperti tadilah Makam Bonda, kerana sajak-sajak yang beliau tulis ataupun beliau karang secara pribadi lagi dapat menyentuh ataupun menjentik saya punya pemikiran dan perasaan, dan untuk membina orang cakap satu pemikiran yang lain dari beliau. Bagaimana pula dengan Dr. Huda? Kalau bagi saya paling minat hasil daripada Dr. Usman Awang ni Uda dan Dara. Kalau kita terlihat, kalau kita pernah baca lah Uda dan Dara ni, dia pasal satu pasangan yang cintakan satu sama lain, tapi disebabkan ada keadaan mereka macam orang kata langit dan bumi, dia orang sanggup melakukan satu perkara yang terkutuk. Tapi dari situ kita boleh belajar banyak benda, kita boleh belajar sebenarnya dari segi macam mana kita nak cintakan seseorang, macam mana kita cintakan seseorang tu berlandaskan agama. Jadi bagi saya menarik kisah Uda dan Dara ni, dan Uda dan Dara ni sebenarnya dah pernah diadakan dalam teater musikal. Dan jadi disebabkan itu saya berminat dengan hasil ini. Baiklah, terima kasih. Sebenarnya banyak memang majoriti daripada hasil karya beliau memang sangat banyak yang kita boleh belajar, kita boleh jadikan panduan, mungkin dari segi penulisan, dari segi mesej yang ingin disampaikan dalam hasil-hasil karya beliau tersebut. Jadi mungkin selepas ni para pendengar, kalau yang tak pernah dengar lagi hasil-hasil karya yang kami sebutkan tadi, mungkin boleh cari, mungkin boleh dengar dan boleh hayati hasil-hasil karya beliau. Jadi demikianlah perkongsian kami semua mengenai Usman Awang, dan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi untuk hadir dan berkongsi dengan para pendengar hari ini, dan terima kasih juga kepada para pendengar kerana bersama-sama dengan kami sehingga ke saat-saat terakhir. Dan itu sahaja daripada kami, mungkin kita boleh jumpa lagi selepas ini. Terima kasih.